Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya. Kerana masih lagi memberi kepada kita segala-galanya, diberi kepada kita iman, diberi kepada kita Islam, dan diberi kepada kita nikmat untuk berada di sini setelah sekian lama kita tidak bersama-sama. Berapa bulan tidak bersama seumpama ini, tapi melalui online boleh juga, macam lebih berkat, lebih baik kita buat macam ni. Kan itulah yang asalnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan keadaan ini berterusan sampai kita mati. Baik, sebelum kita pergi kepada tajuk yang kita nak kupas pada pagi ini, suka kita renung sejenak bacaan imam kita tadi. Dibaca pada rakaat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabra maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu duk berkata-kata apa yang kamu tidak buat? Allah amat murka terhadap kamu kalau kamu kata tapi kamu tidak melakukannya. Jadi bila kita dengar imam baca ayat ni, kita berperasan Allah tegur orang beriman, pandai cakap ni, buat tak pandai. Jadi kita ni biar lebih banyak buat, lebih pandai buat daripada pandai bercakap. Boleh cakap, tapi tindakan tu mana? Ya Allah tak suka orang yang pandai cakap ni. Biar pandai buat lebih daripada pandai cakap. Baik, kita pergi tajuk yang kedua, siri yang kedua. An Amil Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajaru ilaih. Daripada Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat, dan sesungguhnya yakni ganjaran bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu pun kepada Allah dan Rasulnya, yakni memperoleh pahala. Dan sesiapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu pun kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu, yakni dapatlah seperti mana yang diniatkan. Kita situ berkenaan dengan niat. Ini basic amalan kita dalam banyak perkara, khususnya amal ibadah. Dan tajuk ini tajuk besar. Alim ulama meletakkan hadis ini pada permulaan kitab masing-masing. Alim ulama dipilih hadis ini menjadi permulaan kitab mereka kerana ada kaitan dengan membetulkan niat agar kita sentiasa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua bergantung kepada niat kita.
Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan khalifah Islam yang kedua. Beliau dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin yang bermaksud pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dilantik menjadi khalifah, maka umat Islam pada ketika itu memanggil beliau dengan gelaran Khalifah Rasulullah yang memberi erti pengganti Rasulullah. Yang naik lepas bila Nabi wafat, yang mengganti Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar. Dalam bahasa Arab dipanggil khalifah, pemimpin itu. Khalifah ni pengganti, khalifah Rasulullah. Sebab itu kita panggil khalifah. Jadi khalifah ni sebagai ternyatakan dulu, mereka adalah wakil Allah atas muka bumi ini. Wakil Allah sebenarnya Nabi. Bila Nabi tak ada, khalifah penggantinya. Apa maksudnya itu? Dari segi politik, dari segi pemerintahan, yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah, kerana dia Tuhan sungguh, dia tak turun ke muka bumi memerintah. Dia akan hantar wakil dia, itu Nabi, para Rasul, para Nabi. Itu wakil Allah memerintah atas muka bumi. Jadi selepas Rasulullah tak ada, penggantinya khalifah. Kemudian selepasnya tak ada, begitulah satunya sampai sekarang ni pemimpin-pemimpin itulah. Jadi pemimpin-pemimpin adalah wakil Allah atas muka bumi dan bukan wakil rakyat. Istilah kita panggil sekarang ni wakil rakyat. Kita panggil wakil rakyat. Yang tepatnya kalau boleh lah wakil Allah atas muka bumi. Kan rasa gah, rasa takut kan. Kalau wakil rakyat pakat berebut nak jadi wakil rakyatnya. Sebelum rakyat kaya, wakil rakyat kaya dulu. Itu pakat berebut tu. Tapi kalau wakil Allah, takut. Siapa nak jadi wakil Allah di kawasan Bangi? Siapa nak jadi? Tak nak kita. Macam beratnya, tak tanggungjawab tugas itu. Tapi bila wakil rakyat, nampak rasa simple je, rasa glamour. Sebenarnya pemimpinlah wakil Allah atas muka bumi ini. Lain wakil Allah dengan wakil rakyat. Wakil rakyat kerjanya memenuhi hati rakyat. Itu wakil rakyat. Rakyat nak apa, pemimpin kena setuju sebab dia wakil rakyat. Tapi wakil Allah, tak kira rakyat nak tak nak, tapi Allah nak apa? Yang dahulukan kehendak Allah. Hal wakil Allah. Apa yang Allah tak nak, dia akan tak nak. Apa yang Allah nak, dia akan buat. Itu bezanya. Baik, selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar, maka dilantik Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bagi menggantikannya. Jika turuti gelaran yang sebelumnya, maka Sayyidina Umar akan digelar sebagai khalifah Rasulullah. Dua kali khalifah. Pengganti kepada pengganti Nabi. Jadi dua kali khalifah. Kan Abu Bakar khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Jadi Umar khalifah Rasulullah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi alim ulama ataupun orang ketika itu duk fikir, kalau kita kekalkan gelaran khalifah Rasulullah ini, nanti lepas ini Umar nak gelar apa pula? Khalifah Rasulullah, makin panjang. Lepas Sayyidina Osman, Sayyidina Ali nak kata khalifah, apa khalifah? Jadi atas dasar itu mereka pilih yang lebih sesuai, patut digantikan dengan Amirul Mukminin. Sekali je, siapa dia pun lepas tu Amirul Mukminin. Baik. Walaupun bagaimanapun gelaran tersebut dirasakan terlalu panjang, sekiranya gelaran tersebut diguna pakai, maka gelaran untuk khalifah-khalifah yang seterusnya akan semakin panjang. Akhirnya umat Islam dengan persetujuan Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri memutuskan untuk menggelarkan beliau dengan gelar Amir Mukminin. Hal ini sebagaimana nyatakan seperti berikut. Nahnul mu'minun wa Umar amiruna. Nahnul mu'minun wa Umar amiruna. Fadu'iya Umar amirul mu'minin fahuwa allu man summiya bidzalik. Kami orang beriman, maka Umar pula merupakan pemimpin kami. Maka Umar digelar sebagai Amirul Mukminin dan beliaulah orang yang terawal dipanggil dengan gelaran tersebut. Jadi ingatlah gelaran Amirul Mukminin ini di mana permulaannya? Bilakah permulaannya? Di zaman Sayyidina Umar, dan gelaran pada dialah gelaran yang pertama Amirul Mukminin dengan sebab-sebab tadi. Adapun Abu Hafs pula adalah
gelaran yang merujuk kepada singa. Abu Hafs ni dipanggil kunyah. Dan orang Arab ada 3 nama. Nama sungguh, kemudian ada kunyah, lepas tu ada laqab. Ada gelaran. Macam Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tu bukan nama. Dia adalah kunyah. Nama dia Abdullah. Gelaran dia As-Siddiq. Ada 3. Nabi pun sama. Nabi ni nama dia Muhammad. Gelaran dia Al-Amin. Dia punya kunyah dia Abul Qasim. Jadi kita pun sama. Kita pun sama jugalah. Cuma kita tak apa glamour. Orang Arab dia ada. Kita tak apa glamour. Kita nak satu. Bila nama mak-mak ni, Haji Mak, masa kecil orang panggil mak, bila dah besar pergi haji orang panggil Haji Mak. Setakat tu je kita ni. Kalau boleh kita ni tukar. Tambah satu lagi kunyah ke? Lebih orang panggil romantik lah dalam keluarga panggil tu. Ataupun lebih mesra. Letak abu, letak ummu. Biasa letak anak yang paling besar sekali, anak lelaki yang paling besar sekali ambil Abu apa? Abu Sulaiman, anak nama Sulaiman. Ummu Sulaiman. Itu cara kita nak memperbanyakkan panggilan dalam keluarga kita. Macam lansir pun nak tukar, sekali-sekala tukar. Cushion pun cushion baru tu, harus tukar. Nama sama je. Kita seling tukar ganti itu, nampak indah sikit lah. Tapi itu tidak ada kewajipan apa-apa. Orang Arab dia ada begitu. Baik. Jadi Abu Hafs pula adalah kunyah yang merujuk kepada singa. Terdapat lebih 20 perkataan dalam bahasa Arab yang membawa maksud singa. Antaranya Asad dan Haidar. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu digelar dengan panggilan Abu Hafs kerana keberanian dan kehebatan yang dimiliki oleh beliau. Dipilih, digabung sekali tu. Bila nak kata gelaran boleh kat situ, lepas tu tak pula kunyah Abu Hafs. Dalam bahasa Arab ni, kalau nama tu banyak nama, hebat benda tu. Sesuatu yang hebat dia banyak nama. Macam Quran banyak nama, macam kiamat banyak nama. Sesuatu yang banyak nama hebat. Dia memang orang Arab macam tu. Tengok Quran, apa nama Quran? Macam-macam nama ni. Akhirat, hari akhirat, macam-macam nama dia. Masa kita belajar tu kan, lebih pada 10 nama hari akhirat. Itu juga dengan singa. Singa ni binatang yang hebat, ada 20, lebih 20 lafaz singa dalam bahasa Arab. Kita singa je, satu je kita ni singa apa nak. Kalau rimau kita miskinnya bahasa kita ni. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk agama Islam sewaktu umat Islam hanya berjumlah 4. Keadaan ini berlaku disebabkan ramai masyarakat Quraisy yang tidak berani untuk menzahirkan kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW kerana bimbang diseksa. Perkara ini bagaimanapun berakhir setelah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam sebenarnya yang telah diceritakan dalam kisah-kisah yang masyhur. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam, maka masyarakat Quraisy yang telah bersama-sama dengan Rasulullah SAW mula berani untuk menzahirkan keislaman mereka kerana yakin dengan pengaruh yang dimiliki oleh beliau. Oleh hal demikian, Nabi Muhammad SAW menggelarkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan panggilan Abu Hafs disebabkan kehebatan dan keberanian yang dimiliki oleh beliau seperti singa. Seperti orang yang hebat dalam jahiliyah, bila masuk Islam kehebatannya tersalah juga. Itu berguna kepada Islam, berguna sangat-sangat. Jadi kita nak sangat kalau boleh orang-orang yang duduk lawan Islam itu, kita doakan kebaikan pada mereka. Biasa kita doakan kemusnahan, doa kejahatan, geram sangat pada mereka kan. Tapi sebaik-baiknya kita doa dulu hidayah pada orang-orang macam ni. Mudah-mudahan bila dia memilih Islam, dia masuk Islam ataupun dia dapat hidayah, dia akan membantu, dia akan kuat, dia akan menguatkan lagi kita. Macam Sayyidina Umar, itu antara berkat doa Nabi itu. Berkat doa Nabi. Nabi doa ke antara dua orang, Allah pilih Sayyidina Umar. Masa dia jahiliah pun dia kuat, masa Islam pun dia kuat juga, dia boleh membantu Islam. Hadis ini menceritakan sebab yang mendorong
kepada berlakunya hijrah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku setelah baginda SAW mula mendapat sokongan daripada orang-orang beriman dari Madinah. Mereka sanggup menyerahkan diri, harta dan tanah air mereka untuk dijadikan sebagai tapak kepada perjuangan Islam. Seterusnya ditegakkan sebuah kerajaan yang boleh melaksanakan syariat Allah. Tiada kabilah lain yang sanggup melainkan orang-orang Madinah sahaja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka sejak awal lagi. Perkara ini telah dibuktikan ketika kejadian malam Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW menunggang seekor burak yang dipandu oleh malaikat Jibril AS, lalu singgah di Taibah, nama tempat di Madinah, terlebih dahulu sebelum tiba di Baitul Maqdis. Kemudian baginda bertanya kepada malaikat Jibril AS berkenaan tempat tersebut. Lalu Jibril AS menyuruh baginda SAW supaya menunaikan solat sunat 2 rakaat. Seterusnya Jibril memberitahu bahawa tempat itu bernama Taibah dan turut mengkhabarkan bahawa Nabi Muhammad SAW akan berhijrah ke sana. Jadi isyarat Nabi akan pergi ke Madinah itu berlaku lebih awal, bukan peristiwa hijrah ni. Sebelum tu, berapa tahun sebelum tu, pada tahun yang ke-10 hijrah, berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi dah singgah, pernah singgah dah dulu. Nabi tanya Jibril ni, apa ni? Dia kata Taibah, nanti kamu akan pindah ke sini nanti. Nabi mungkin tidak tahu secara detail, dia tahu dia akan pindah ke itu sahaja. Jadi pilih Madinah itu menjadi tempat utama Islam. Jadi Islam ni walaupun dia benar, agama benar, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Al-haq la yakumu binafsi. Kebenaran itu dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia berhajat kepada orang yang menjadikannya dan tempat untuk dia berada dalamnya. Orang dah ada. Saat Nabi dan tempat Mekah tak boleh, tak sesuai, tak diterima oleh orang Mekah. Jadi Madinah tempatnya sesuai. Jadi kita kalau boleh terlibat dua-dua sekali, tempat kita dan kita orang ni. Sebab tu Islam ni dia nak tempat bila ada dan orangnya. Jadi tempat kita tak termasuk, kita sendiri pun tak termasuk. Jadi apa jasa kita kepada agama kita? Apa jasa kita? Jadi golongan Ansar ni, golongan Muhajirin satu dah. Mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu, golongan Ansar yang membantu tu. Sebab tu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka membantu. Sebab tu Nabi ungkit balik. Kalau pernah ingat apa yang kita pernah kisahkan dulu ketika dalam perang Hunain, pembahagian harta perang Hunain, kalau masih ingat lagi, bagaimana golongan Ansar ni bantah, tak setuju dengan cara pembahagian Nabi. Mereka tak setuju. Nabi bagi banyak ke orang Mekah. Orang yang baru masuk Islam Nabi bagi banyak. Berapa ratus, berapa ekor unta, 50 ada 100 ekor unta. Harta yang banyak Nabi bagi. Orang Madinah tak dapat sikit. Mereka tak puas hati jumpa Nabi. Ada wakil hantar. Kenapa nak Rasulullah buat macam ni? Pembahagian yang tak sama. Nabi panggil, mari semua orang Madinah, mari dekat aku. Nabi pun ungkit balik kisah lampau dia. Kamu nak tegur, kamu tak setuju dengan aku masalah ini? Kamu lupa ke kamu siapa dulu? Kamu orang macam mana dulu? Nabi ungkit balik. Dulu kamu tak ada apa kan? Dengan aku pergi kamu menjadi glamour, kamu menjadi hebat macam ni. Maukah kamu nak dengki dengan orang yang balik dengan unta, dengan harta yang banyak? Kamu balik dengan Allah dan Rasulnya, lebih baik. Kamu pulang dengan aku, mereka pulang dengan harta. Tu menangis mereka, menangis. Andai kata kalau aku tak dibangkitkan di Mekah ni, aku nak aku dibangkitkan dengan orang Madinah. Nabi kata, hebatnya orang Madinah, golongan Ansar. Kalau aku tak jadi Muhajirin, aku akan pilih menjadi Ansar. Mereka menangis, lepas tu menangis habis. Dan mereka serahkan, ikut Rasulullah lah nak buat apa, ikut Rasulullah lah nak buat apa pun. Mereka terlupa sejak kerana harta. Sekejap aja mereka terlupa, terlalai sekejap kerana harta tadi. Tapi dibetulkan balik keadaan Rasulullah SAW dan mereka redha. Itulah kehebatan mereka bila menerima Islam, membantu agama, dipuji sepanjang sejarah. Allah rakamkan perkara dalam Quran. Setelah Islam mula bertapak di Madinah, Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat berhijrah ke sana kerana sudah tidak selamat lagi untuk mereka tinggal di Mekah.
Bagi mereka yang mempunyai harta, mereka terpaksa meninggalkan harta tersebut dan membawa perkara yang penting sahaja. Mereka yang mampu membawa bersama anak dan isteri adalah digalakkan, manakala bagi mereka yang tidak mampu membawa anak dan isteri pula, maka terpaksa ditinggalkan buat sementara waktu. Hal ini demikian kerana semua umat Islam diwajibkan hijrah ke Madinah bagi yang berkemampuan sama ada lelaki maupun perempuan. Terdapat dalam kalangan mereka yang berhijrah terdiri daripada satu keluarga yang lengkap. Di samping itu, ada yang berhijrah dalam kelompok lelaki sahaja. Malah ada juga yang berhijrah dalam kumpulan perempuan sahaja. Dalam pada itu terdapat seorang lelaki yang berhijrah dengan niat bukan kerana Islam, tapi kerana mengikuti seorang perempuan yang disukainya. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat, dan sesungguhnya yakni ganjaran bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu pun kepada Allah dan Rasulnya, yakni memperoleh harta, memperoleh pahala. Dan sesiapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrah itu pun kepada sesuatu yang dimaksudkan dengan hijrahnya itu, yakni dapatlah seperti mana yang diniatkan. Jadi inilah munasabah hadis ini. Kita ceritakan panjang lebar pasal hijrah, rupa-rupanya nak ceritakan ada di kalangan sahabat Nabi ini yang berhijrah bukan kerana Islam, tapi kerana nak kahwin, kerana ikut perempuan. Atas dasar nak kahwin, atas dasar perempuan ni yang hijrah tu. Ada juga begitu. Mana niatnya salah, niat tak betul. Di sini mengajar kita kena betulkan niat. Ini Nabi kata siapa yang hijrah itu kerana nak perempuan ataupun kerana harta, dapat perempuan je, dapat kahwin je lah. Pahala hijrah tak dapat. Hadis ini menunjukkan bahawa semua amalan mestilah dimulakan dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya diberikan pahala olehnya. Umat Islam diingatkan supaya tidak meniatkan sesuatu perbuatan dengan perkara kebendaan, pandangan manusia dan keduniaan, kerana perkara tersebut akan datang sendiri dengan sendirinya kepada mereka yang ikhlas. Jadi bukan tak boleh kita ambil harta, bukan tak boleh kita nak kahwin, kan itu digalakkan. Cuma yang tu yang kedua, niat kita ikhlas kerana Allah dulu. Niat kerana Allah untuk apa? Untuk dunia. Untuk dunia. Niat kerana Allah tapi untuk dunia. Jadi kita akan dapat dua-dua. Di setengah hal ulama ajar, mereka yakin kita tak payah minta dunia pun tak apa, kita minta akhirat, Allah bagi dunia. Dia memang macam tu. Allah dia kehendak kita, dan Allah dia tidak lalai. Atas dasar itu diajar ada satu doa yang kita sepatutnya kena amalkan. Dia kisahnya ketika seorang guru lah, dia terangkan pasal kita kena minta dengan Allah akhirat, minta dengan Allah akhirat. Allah bagi dunia, Allah akan bagi kepada kita dunia. Tapi praktikalnya macam mana? Praktikalnya itu satu kenyataan saja. Nak buatnya macam mana? Caranya macam mana? Dan Syekh tu tak tahu. Dia hanya sebut begitu je. Ada seorang perempuan telefon dia. Dia kata, Syekh, saya nak cerita satu perkara. Apa yang Syekh ceritakan ini? Dia kata, saya dulu susah. Saya dulu seorang yang susah saya. Masalah dunia susah sungguh. Tapi saya amalkan satu doa, dia kata, sebelum tidur. Saya selalu baca doa sebelum tidur. Dia pun baca doanya apa? Doanya ialah Allahumma ja'al hammil akhirah. Dia baca. Pendek aja. Allahumma ja'al hammil akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hasratku ni akhirat. Apa yang aku nak akhirat. Allahumma ja'al hammil akhirah. Maknanya itu je. Dia minta akhirat dia. Jadi bila dia amalkan doa ini, urusan dunia mudah sekali. Allah bagi dunia. Allah bagi dua-dua.
Sebab tu saya nak cerita kepada Syekh, alhamdulillah sejak saya amalkan doa ini, Allah permudahkan urusan dunia saya. Allah bagi dunia. Dia minta akhirat, Allah bagi dunia. Tak apa kita minta dunia pun sebenarnya. Tapi minta akhirat, Allah tetap akan bagi dunia kepada kita. Allah memang macam tu. Siapa minta akhirat, dia bagi dunia sekali. Siapa minta dunia, dapat dunia. Tak dapat akhirat. Siapa minta akhirat, dapat dua-dua. Minta dua-dua pun dapat dua-dua lah. Jadi sebelum tidur bacalah Allahumma ja'al hammil akhirah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hasratku segala keinginanku akhirat. Walaupun ada juga dunia, tapi itulah yang kita minta, Allah akan bagi dua-dua sekali kepada kita. Itu jadi segi praktikal caranya antara yang kita boleh buat. Perkara yang halal dibenarkan untuk dinikmati dan perkara yang haram perlu dihindari. Contohnya perbuatan berniaga adalah dibenarkan, tetapi mestilah dilakukan berdasarkan syariat Allah dan perlu niatkan untuk memberikan kemudahan kepada orang ramai. Ini perkara adat. Perkara adat dia tak ada kaitan sah tak sah dengan niat, tetapi kalau kita niatkan kerana Allah, dapat pahala kepada kita. Niat kerana Allah untuk menyara keluarga, dapat pahala. Walaupun perkara dunia, walaupun berniaga, walaupun kita bermain untuk sihat, nak melakukan amal ibadah kepada Allah. Kita main futsal, kita main basikal, kena ada ni, tak ada niat, tak ada adat ialah memang kena niat begitu. Aku main sihat-sihat, dapat beramal ibadah, dapat kerja, dapat rezeki, menyara ahli keluarga aku. Niat dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Amal ibadah tadi memang kena ada niat dah. Kalau tak niat, dia tak jadi ibadah. Dia jadi adat. Sentiasa kena niat. Kita tunggu duduk dalam masjid ni pun, dalam surau ni pun kena niat. Niat kerana Allah. Niat iktikaf antaranya, niat iktikaf kena niat. Tak niat iktikaf tak dapat pahala. Duduk saja jelah. Itu bezanya niat. Nanti kita akan sebut di penghujung nanti. Para ulama telah berbincang secara panjang lebar berkenaan dengan niat. Terdapat ulama yang menyatakan bahawa niat adalah iradah yang bermaksud kehendak, azam atau cita-cita. Perkara ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga perkara tersebut mempunyai maksud yang sama. Walau bagaimanapun, terdapat juga ulama yang menyatakan perbezaan tiga perkara tersebut. Jumhur ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa niat merupakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasad perlu disertakan dengan perbuatan dengan kadar segera. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, itu niat. Kita qasad buat sesuatu sekali dengan perbuatannya. Kita nak sembahyang, angkat takbir, kita sembahyang, niat angkat takbir. Sekali dengan perbuatannya. Kita ambil wuduk pun sama. Kita basuh muka, niat ada. Kecuali puasa lah. Puasa tak boleh. Puasa tak apa. Kita awalkan puasa tak apa. Begitu juga kita nak tawaf. Kita nak buat haji, nak buat umrah. Kita nak niat ihram. Bermula niat ihram. Niat. Kita mula pantang. Sebelum tu tak apa lagi. Bila kita dah kosak, kita dah fokus nak buat. Lintasan tak jadi lintasan. Bila kita dah concentrate, memang dah bermula sekarang amal ibadahnya. Bermula, kita bermula. Itu niat. Nanti tak tahu bila aku start umrah ni. Bila ni? Sekiranya perkara yang diniatkan itu belum lagi dibuat, maka niat tersebut dipanggil sebagai azam atau cita-cita. Manakala kehendak pula dikatakan lebih umum berbanding dengan niat. Pada ketika ini terdapat ulama mazhab Asy-Syafi'i memutuskan bahawa niat mengerjakan solat perlu dilakukan sebelum takbir. Hal yang bermaksud pelakunya sedar berkenaan solat yang akan dikerjakan. Selain itu terdapat juga ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa niat solat mesti dinyatakan semasa takbir. Dikatakan juga sekiranya lafaz niat dinyatakan sedikit terlewat, maka solat yang dilaksanakan adalah tidak sah. Walau bagaimanapun, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi yang juga bermazhab Syafi'i menyatakan bahawa perkara tersebut adalah dimaafkan dan solatnya tetap sah. Di samping itu terdapat juga para ulama yang menyatakan bahawa sekiranya niat solat tersebut dinyatakan lebih awal seperti ketika berwuduk, maka solatnya tetap sah. Qadhi Abu Yusuf rahimahullah yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berpangkat bermujtahid menyatakan sekiranya seorang itu telah berniat solat ketika keluar dari rumah untuk ke masjid, maka solatnya adalah sah. Ini perbahasan oleh ulama, bilakah niat nak dikosakkan dalam hati.
Ada kata lebih hawa sikit boleh, mazhab Hanafi. Kita nak datang sini, masa ambil wuduk nak datang sembahyang, niat dah ketika tu, sah dah dia kata. Itu mazhab Hanafi lah. Dan mazhab Syafi'i sebelum takbir niat, sah dah. Pandangan ketiga mesti bersama dengan takbir. Pandangan keempat selepas takbir. Kalau melalbat sembahyang lah masih sah. Ada berapa keadaan. Tapi yang kita pilih, mazhab kita yang pilih, masyhur dalam mazhab kita bersama dengan takbir. Bila kita takbir kita pun niat. Itu yang biasa ni. Itu yang lain pandangan-pandangan yang lain lah. Kali ini merupakan perbahasan para ulama dan tidak terkandung dalam Quran dan hadis. Umat Islam diingatkan supaya tidak terkeliru dan was-was dengan perbezaan pendapat tersebut. Kerana Rasulullah SAW menegaskan bahawa seseorang yang layak berijtihad tetap mendapat pahala jika ijtihadnya betul, maka beroleh 2 pahala, dan jika ijtihadnya salah maka beroleh 1 pahala. Maka jangan kita duduk bahas sangat, duduk bergaduh pasal ijtihad ini. Itu ijtihad oleh ulama. Kita pegang yang biasa sudah cukup lah. Siapa nak pegang lain ikut dia lah. Nak pegang yang tu kalau dia ada ilmu. Jadi kita pegang yang biasa kita ni. Yang penting jangan kita bergaduh berbahas masalah ini, masalah ijtihadiyah. Para ulama ada menyarankan perbuatan yang lebih afdal, iaitu supaya sentiasa berniat dan mengingat solat bermula ketika takbir sehinggalah memberi salam. Akan tapi saran tersebut amatlah sukar untuk diikuti oleh kebanyakan umat Islam disebabkan mereka akan sentiasa diganggu oleh pelbagai urusan keduniaan, namun perlu diusahakan dengan mujahadah. Ada yang menyarankan lagi niat itu sepanjang sembahyang mesti jaga-jaga niat. Atau kita kata khusyuk lah, atau lebih tepatnya khusyuk, fokus kepada Allah. Tapi tak boleh lah, tak mampu kita. Orang awam ni tak mampu. Sekali niat pertama itu ingat kepada Allah, ingat. Lepas tu tak ingat apa dah. Sedar-sedar salam dah. Sedar salam. Dia buat semua tapi tak ingat. Kita ni lalai, kita ni leka walaupun dalam sembahyang. Itu satu kekurangan lah yang kita kena pakat baiki. Jadi gangguan-gangguan yang berlaku ni satu perkara yang menarik juga. Gangguan-gangguan yang berlaku dalam kita buat amal ibadah, baik dalam taharah, baik dalam sembahyang, itu tanda kita ni betul. Tanda kita ni, agama kita ini kuat imannya. Sebab tu syaitan nak ganggu. Syaitan nak ganggu kita supaya kita was-was. Satu perkara yang menarik untuk kita erti. Jadi kalau kita dah sesat, kalau kita dah sesat, dah menyawing, syaitan tak payah ganggu dah. Sebab tu orang kafir, syaitan tak ganggu mereka tak ada was-was. Sebab agama mereka dah salah dah. Kita orang Islam ni banyak was-was. Sebab apa? Sebab kita betul. Sebab tu syaitan nak ganggu kita, dia akan ganggu dan ganggu kita sampai bila-bila. Jadi jangan rasa give up, jangan rasa masalah, jangan rasa apa kenapalah aku jadi macam ni. Kita kan kita betul lah tu. Cuma kena pandailah mengendalikan situasi itu. Jangan kita dibelik oleh iblis. Sekarang kita dah betul dah. Itu buktinya syaitan duk ganggu. Sekarang kita nak biar menang kita tu. Itu yang masalah sekarang. Nak menang kita daripada gangguan itu. Telah disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW sedang menunaikan solat bersama dengan para sahabat. Setelah selesai memberi salam, baginda SAW terus bangun dan pulang ke rumah. Selepas itu baginda SAW kembali semula ke tempat solat tadi. Para sahabat berasa ganjil dengan perbuatan Rasulullah SAW. Baginda SAW menjelaskan bahawa baginda teringatkan barang di rumahnya yang hendak disedekahkan. Bimbang terlupa, maka baginda segera bangun dan pulang. Kejadian tersebut menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri turut diganggu dengan ingatan urusan keduniaan ketika sedang solat. Hal ini ditambah pula dengan niat perbuatan yang baik untuk menyedekahkan barangan kepada orang lain. Sesungguhnya sukar untuk seseorang itu sentiasa tetap niatnya sepanjang solat ditunaikan. Ini menarik dalam sembahyang kita. Sembahyang Nabi sendiri pun dia ada nak mengajar kepada kita ni, sebagai ilmu kepada kita. Nabi sendiri pun terganggu kadang-kadang sembahyang dia. Tapi dibetulkan balik lah.
Tegang, dia teringat sesuatu juga. Sebab tu dia buat terus. Lepas semaya dia terus. Sebab dia teringat. Tak sedekah lagi. Ada barang yang kena dia sedekahkan. Takut-takut terlupa. Jadi apatah lagi kita kalau Nabi macam tu. Tengok Nabi pun terlupa juga kan. Pada rakaat sembahyang kita biasa dengar ustaz-ustaz ada mengajar. Nabi kat sembahyang Zuhur 2 rakaat Nabi sembahyang. Sahabat tegur. Asalnya sahabat tak berani nak tegur. Tapi ada seorang berani tegur. Ya Rasulullah, dia kata Rasulullah ni terlupa ke ataupun sembahyang telah dipendekkan kepada 2 rakaat. Dia kata aku tak terlupa, sembahyang tak dipendekkan macam biasalah 4 rakaat. Tapi Rasulullah sembahyang 2. Nabi tanya kawan sahabat-sahabat lain, betul ke? Apa yang Zuliyadin kata? Nama Zuliyadin sahabat tu. Sahabat kata betul. Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi pun tambah balik. Pakat tambah balik dia, sambung tambah lagi 2 rakaat. Sebab tu jangan pertikaikan kesilapan imam. Nabi sendiri pun itu biasa. Nabi nak sembahyang 2 rakaat. Jadilah apa lagi biar kita orang biasa akan terlupa ayat lah, akan terlupa rakaat lah, terlupa kunut lah. Itu biasa. Nak jadi hukum. Jadi hukum dia. Kalau tidak kita tak kerti hukum sampai bila-bila. Macam ni bila berlaku macam ni nak buat. Bila berlaku macam ni macam nak buat. Nak sujud sawi ke, nak kena tambah ke. Semua menjadi ilmu kepada kita. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa jika diniatkan suatu perkara maka mesti disusuli dengan perbuatan secara segera. Itu seorang yang ingin berpuasa perlu menunggu sebelum masuknya waktu subuh. Apabila waktu subuh hampir tiba maka barulah seseorang itu menyatakan niatnya untuk berpuasa. Perkara ini sebenarnya sukar untuk dilaksanakan. Oleh hal yang demikian situasi seperti niat puasa di atas adalah dimaafkan. Itu kecuali puasa dia tidak begitu. Puasa kita boleh niat awal. Masuk maghrib sahaja dah boleh niat untuk puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunat dibolehkan sehingga zuhur. Asalkan jangan makan lagi lah. Puasa dia ada special case. Keadaan ini menunjukkan bahawa terdapat perbahasan ulama bagi situasi ini. Umat Islam tidak perlu merasa was-was dengan permasalahan tersebut. Akan tetapi masalah yang sering timbul adalah disebabkan oleh seseorang yang membaca kitab lalu menganggap bahawa semua yang terdapat dalam kitab tersebut bersumber ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan nas, manakala kitab pula ialah karangan ulama. Kedua perkara tersebut adalah berbeza. Sekiranya sesuatu perkara yang sememangnya telah jelas dinyatakan dalam Al-Quran seperti haji, puasa dan solat, haramnya perbuatan minum arak dan berjudi, maka perkara tersebut tidak boleh dipinda. Manakala soal niat bagi semua perbuatan ialah perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW secara umum. Baginda tidak menyebutkan dalam hadis bahawa para sahabat yang akan berhijrah perlu menetapkan niat sebelum berhijrah, lalu bertolak sebaik sahaja selesai berniat. Bahkan para sahabat terus berhijrah setelah segala persiapan telah dibuat. Selain itu, para ulama turut berbahas berkenaan dengan niat ketika berwuduk dan mandi wajib. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa perlu dihadirkan niat ketika berwuduk dan menunaikan mandi wajib. Walau bagaimanapun, terdapat juga ulama yang menyatakan bahawa wuduk dan mandi wajib boleh dilakukan tanpa niat. Berlaku khilaf dalam kalangan ulama tentang kedudukan niat itu. Tapi apa yang kita pegang, apa yang kita amalkan ialah kena ada niat. Sebab nak beza ke antara mana satu mandi biasa, mana satu mandi sunat. Mana satu mandi biasa, mana satu mandi wajib. Niatlah yang akan membezakannya. Jadi kalau tak ada niat, mana kita tahu mandi apa? Kau mandi apa tadi? Entah. Mana boleh? Tadi mandi wajib. Yang tu mandi sunat. Mandi sunat hari raya. Mandi sunat apa? Sunat ihram ke? Sunat hari raya ke? Jadi niat yang akan membezakan itu. Aniyah ma'kulatul makna atau ghairu ma'kulatul makna. Ni tinggilah perbahasannya. Satu amal ibadah kita dia ada ma'kulatul makna, ada yang ghairu ma'kulatul makna. Yang kita boleh terus hikmah di sebalik itu dipanggil ma'kulatul makna. Ada yang ghairu ma'kulatul makna yang tak boleh kita terus hikmah dan tak tahu kenapa. Ni orang bahas ke pasal niat itu kategori mana. Contohnya 3 rakaat sembahyang maghrib dipanggil ghairu ma'kulatul makna. Kita tak nak fikir apa sebab. Kenapa sembahyang maghrib 3 rakaat? Kenapa sembahyang syak 4 rakaat? Kenapa sembahyang zuhur itu 4 rakaat? Subuh 2 pula. Itu dipanggil ghairul ma'qulatil makna. Tak boleh kita fikirkan.
Tapi beri zakat kepada orang miskin. Makulatul makna, makul. Mana munasabah. Adalah dia punya signifikan dia itu. Ada kepentingannya. Jadi niat ni kategori mana niat ni? Itu bahasanya tinggi-tinggi dah. Tak apalah. Yang penting kita dah amalkan apa yang telah ajar oleh ahli ulama itu. Pendapat sedemikian ialah mendapat daripada mazhab selain daripada mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun perkara ini merupakan perkara cabang yang diperselisihkan dalam kalangan para ulama, bukannya perkara dasar. Tak apalah, itu mazhab yang lain. Sebab tu dia kata niat ni benda yang baru makulatul makna, benda yang tak tahu. Dia nak terus dia. Jangan nak bincang panjang lebar sangatlah. Kena jadi semua. Tapi kita sudah dipegang, ada pegangan kita sendiri. Oleh sebab seseorang itu tidak mempunyai kefahaman yang jelas berkenaan niat, maka perkara ini telah memberi peluang kepada syaitan untuk menimbulkan perasaan was-was. Kadang ini sering terjadi kerana kurangnya ilmu dalam diri. Jadi ilmu yang akan menjawabnya. Bila mari was-was, ilmu kita ada. Kita balas dengan ilmu. Dia nak ganggu kita buat apa? Bila dia ganggu kita mandi tadi, aku mandi tadi ni rata tak rata? Hukumnya rata tak rata? Jawapannya rata. Sebab apa? Sebab kita dah keluar lah daripada bilik air, dah lap dah pakai baju dah. Jadi kalau tak rata tadi, kita tak keluar. Tu ilmu mengajar kita. Aku semayang tadi, aku semayang ni 3 rakaat ke 4 rakaat? Aku semayang ni. Sudah macam nak selesai macam mana ni? Semayang Zuhur tadi ni, 4 rakaat ke 3 rakaat cukup ke tidak ni? Macam mana ni? Jawapannya cukuplah, tak payah diulang, jangan ganggu. Sebab apa? Sebab dah bagi salam. Kalau belum bagi salam, 3 kena tambah 1 lagi. Kalau belum bagi salam, ilmu yang menyelesaikan kita. Apa masalah? Kita bersuci contohnya, kita bersuci, basuh kencing basuh berak, keluar bilik air, aku basuh tadi rata tak rata? Bersih tak bersih? Jawapannya bersih. Sebab apa? Sebab dah keluar daripada bilik air. Kalau tak bersih, kita tak tinggalkan, kita tak akan basuh. Jadi syak was-was, lepas itu abaikan dia. Itu ilmu kita. Islam ajar begitu, senang je. Kenapa kita menyusahkan diri kita sendiri? Masuk balik, basuh tak rata, masuk balik, basuh lagi. Keluar, aku basuh tadi rata, dah berapa kali dah. Ada yang sampai nak habis Zuhur dah, baru nak sembahyang asar, nak masuk asar, tak boleh sembahyang lagi sebab dia main was-was. Ni berlaku sungguh. Jadi kita, ilmu yang mengajar kita, dan kita kena pegang ilmu itu. Cukup ilmu. Dia ada punya sifir dia, kaedah ni cukuplah. Segala gangguan, segala was-was tak ambil kira. Senang macam tu. Yang syak, yang was-was tu abaikan dia. Malaikat yakin lain. Yakin tak bersih tadi. Inilah kan dah yakin. Sekarang ni was-was je. Was-was abaikan dia. Jadi nasihatlah kepada siapa yang memerlukannya. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar bahawa mereka yang mempunyai penyakit was-was tidak perlu bersedih kerana hal tersebut menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai iman dalam diri. Perkara yang perlu dilakukan oleh mereka ialah melawan gangguan syaitan. Janganlah bersedih, bergembiralah. Masih beriman, masih kuat iman tu, sebab tu syaitan duk ganggu. Dia sekarang ni cari macam nak selesaikan masalah ini. Dengan ilmu yang kita ada itu, kita boleh selamat. Kerana ini diibaratkan dengan rumah yang di dalamnya mempunyai harta. Rumah tersebut sentiasa dikelilingi oleh perompak dan pencuri. Situasi ini sama dengan hati yang masih mempunyai iman. Hati tersebut akan sentiasa diganggu oleh syaitan. Hal yang sebaliknya pula berlaku terhadap mereka yang sudah tidak lagi mempunyai iman, maka mereka tidak lagi diganggu oleh syaitan. Jadi orang yang tak beriman, orang yang masalah, tak ada masalah dia. Sebab syaitan lagi ganggu buat apanya, dia salah dah. Lepas tu dalam kelas saya ni, kadang-kadang saya tanya pelajar-pelajar. Kebetulan bila ada pelajar tanya pasal ikhlas, pasal was-was ni, saya tanya pelajar-pelajar, kebetulan ada non-Muslim, ada Muslim. Bila saya tanya orang Islam, kamu ada was-was dalam amal ibadah? Ada kadang-kadang Ustaz, nak ambil wuduk sah tak sah, nak takbir ada masuk tak masuk. Tanya non-Muslim, apa itu was-was? Dia tanya, dia tak tahu was-was tu apa. Kita ceritalah was-was tu apa. Dia kata, saya tak pernah ada dengan. Saya nak sembah Tuhan saya asyik jadi, masuk je.
Tak pernah ada was-was. Tengok apa beza. Kamu nak ada macam mana was sebab agama kamu tak betul. Syaitan tak pergi ganggu. Kamu nak sembah patung, syaitan pergi ganggu buat apa? Masuk tak masuk, sah tak sah, sah tak sah. Sebab tu tak ada was-was. Orang Islam ni nak sembah Allah Tuhan yang betul. Sebab tu syaitan pergi ganggu. Itu bezanya. Jadi orang was-was tu kerana dia betul, dia kuat. Cuma tak tahu tak jumpa cara, teknik lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Adapun manusia akan diganggu oleh syaitan, termasuk para nabi, akan tapi para nabi mempunyai kekebalan mereka tersendiri. Dalam satu hadis menceritakan bahawa terdapat seorang sahabat Allah Ta'ala anhu yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Sebelum satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Allah Ta'ala anhu, katanya, ja'an nasu min ashabin Nabi SAW fas'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Sekumpulan manusia dalam kalangan para sahabat datang bertemu Nabi SAW, lalu mereka bertanya, sesungguhnya kami telah mendapati dalam hati kami lintasan-lintasan hati yang kami anggap ia merupakan satu kesalahan yang besar jika diucapkan dengan lidah. Qala wa qad wajadtumuh. Nabi SAW bertanya, kalian sudah terkena lintasan-lintasan itu? Qalu na'am. Mereka menjawab, ya. Qala zaka sarihul iman. Nabi SAW bersabda, demikian itu tanda kalian memiliki iman yang jelas. Jadi lintasan gangguan-gangguan itu menunjukkan kita beriman itu. Syaitan nak ganggu kita. Sebab tu berita gembira. Was-was gangguan-gangguan itu tanda kita ni ada iman, ada kuat iman. Sebab tu syaitan nak ganggu. Maka dapat disebutkan bahawa semua perkara yang mengganggu itu adalah daripada syaitan. Hal tersebut sama sekali tidak mengubah perkara yang nyata. Akan tapi bagi mereka yang mengatakan secara terang-terangan dan sengaja berkenaan perkara yang membatalkan Islam, maka mereka telah menjadi kafir. Yang tak bolehnya keputusan dia ambil, yang tak bolehnya bukan gangguan, bukan lintasan. Keputusan dia ambil setakat duk kata, saya duk fikir. Ni saya sebutkan dalam kitab saya, dalam buku saya tu. Cerita seorang pelajar yang kata apa? Yang kata saya dah kafir dah Ustaz. Sebab apakah? Macam mana kamu kata kamu kafir? Saya duk fikir siapa yang menjadikan alam ini? Allah, saya jawab. Yang kedua, siapa ciptakan Allah? Saya duk fikir, dia fikir siapa cipta, saya rasa saya kafir ya. Itu dia duk fikir ni. Sekarang baru fikir buat keputusan. Yang tak boleh ni kita muktamadkan bahawa Allah itu diciptakan baru. Tak boleh. Setakat duk bertanya gangguan. Itu baru gangguan. Tak kafir lagi. Ini biar jelas kepada kita antara lintasan dengan keputusan. Gangguan dengan muktamad yang kita buat. Itu yang tak boleh, muktamad yang kita pegang itu. Itu yang tak bolehnya. Ini kena ajar. Mana kita ni tak apa. Ramai di luar sana orang yang tak tahu perkara ini. Yang boleh diambil oleh iblis. Pengenalan hadis berhujung ni. Niat menjadi kemestian dalam suatu perbuatan kerana keikhlasan tidak dapat dinilai melainkan dengan niat. Niat menjadi kita ni sama ikhlas ataupun tak ikhlas dengan niat itu. Niat nak riak, jadi riak lah. Niat ikhlas kerana Allah akan dapat pahala. Amal-amal soleh perlulah disertakan dengan niat yang baik kerana ramai orang yang mengharapkan kebaikan tapi tidak mampu mendapatkannya disebabkan tidak berniat. Niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT merupakan salah satu syarat satu amalan itu diterima olehnya. Baik lagi antara pengajaran daripada apa yang kita belajar hari ini. Setiap manusia ni yang beramal ni, Allah akan hisapkan dia, Allah akan hitungnya berdasarkan niat. Siapa niat baik, Allah bagi baik. Siapa niat jahat, Allah bagi jahat. Bagi padanya dosa. Sebab tu kita semua kita niat baik niat yang baik. Ajar diri kita kalau ada lintasan mari gangguan supaya niat jahat, niat yang lain, kita balas balik niat kita niat yang baik. Kena betulkan hati kita. Setiap amalan daripada amalan kita, niat yang baik sahaja akan diberi ganjarannya. Kena niat baik supaya tidak dapat dosa. Nak dapat ganjaran, kita kena niat yang baik. Dan amalan-amalan yang ibadat
sah, diterima dengan niat. Dan amal-amal yang adat dengan niat jadi ibadat. Amalan-amalan yang adat dengan niat jadi ibadat. Amalan yang ibadat sah dia dengan ada niat. Lagi, niat juga menyebabkan kita boleh pahala, bertambah pahala, lebih banyak pahala dan berterusan pahala niat kita. Contohnya sebelum ni kan, kita dah sentiasa datang ke surau, tapi tak boleh datang ke surau, tapi niat kita kalau dah boleh datang, aku nak datang, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala tu dengan sebab itu. Kerana tak boleh datangnya kita bukan sebab kita, tapi kerana halangan, kerana masalah PKP, masalah COVID ni, kita tak boleh datang. Tapi kalau bukan, kita nak datang, dapat pahala kita, tak kurang pahala kita pun. Tapi dengan syarat kita jadi ahli dulu sebelum tu. Kalau baru niat tak jadi, Tuhan tahu. Itu tidak kupaskan banyak kali dah. Dan yang terakhir sekali, pada perkara yang menghilangkan najis tak perlu niat. Dia ada juga benda yang tak perlu niat. Perkara yang taharah menghilangkan najis tak perlu niat. Contohnya nak basuh najis, saya basuh kencing tadi tak niat, ustaz, sah ke tidak? Sah, tak payah niat, tak apa yang tu. Basuh berak tak payah niat pun tak apa, sah. Basuh kain, saya tak niat basuh kain ustaz ketika nak start sekat mesin tu, tak apa, itu tak ada masalah. Jadi untuk membersihkan najis, untuk taharah bab itu, wuduk tak boleh lah, nak ada niat, tak perlu kepada niat. Kalau kita ada kain najis, kita pun letak di ampayan, niat kita nak basuh akan datang, cuma kita letak kat situ dulu. Mari hujan, mari panas, mari hujan, mari panas, bersih. Sah tak sah? Bersih tak bersih? Kain kita jawapannya bersih, suci. Walaupun kita tak niat. Kita niat nak akan datang, kita letak kat situ tu sementara je, kita nak basuh nanti. Kita terlupa. Mari hujan, mari panas, mari hujan, tengok tak ada dah. Tak ada dah kesan najis, bau tak ada, warna tak ada, kemudian rasa pun tak ada dah. Bersih, suci dia, walaupun tanpa niat. Jangan kita tertipu dengan walaupun kita bahas niat, bukan semuanya perlu ada niat. Baik, rasa cukuplah sekadar itu dapat kita kupas. Kita akan sambung pada kuliah-kuliah akan datang, bab yang ketiga pula. Setiap orang dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Itu tajuk kita akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar ni dulu, mudah-mudahan sikit sebanyak akan memberi kefahaman kepada kita, khususnya bagi mereka yang masalah dalam bab waswas, dalam bab gangguan-gangguan hati ini, dapat kita tolong bantu untuk macam mana cara nak menyelesaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.